Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semua? Korang petang ni sama Nazri lagi. Sama Nazri World. Brain stimulasi minda kreatif. Untuk membantu anak-anak kita agar lebih cegah, lebih ceria, untuk menjadikan otak yang cerdas, minda yang sihat, untuk lebih fokus dalam pelajaran di tahun 2021 ni. Apa khabar korang semua petang-petang ni? Apa aktiviti korang? Mungkin baru balik kerja, mungkin baru lepas solat, mungkin on the way nak balik kerja. Petang ni Nazri nak bercakap, nak berkongsi pengalaman, nak berkongsi kebaikan. Apa yang Nazri boleh bantu korang, anak-anak korang, agar ibu bapa sekarang tak pening kepala. Sekarang tambah-tambah sekarang PKP, budak belajar di rumah. Mungkin ibu bapa yang macam saya sembang pagi tadi, macam Nazri sembang pagi tadi, apa cabaran-cabaran? Cabaran ibu bapa yang pening, yang sakit, memikirkan macam mana keadaan anak belajar secara online. Dengar ke dengar tu jelas ke jelas? Sekarang ni Nazri nak kongsi, nak sembang dengan korang apa masalah-masalah anak-anak yang sering berlaku, yang sering sekali jadi berlaku di rumah. Apabila belajar secara online sekarang ni, mungkin dia orang hilang fokus. Kita ni hilang fokus, malas nak mengaji, nak belajar, mengulang kaji pelajaran. Sekarang mungkin dia dah start dah kelas online sekarang ni. Yang cikgu bagi kerja, yang anak-anak tidak berminat untuk belajar, disebabkan 2020 itu banyak sangat duduk di rumah, banyak sangat main gadget, banyak sangat habis masa yang terluang tu. Mungkin kelas online pasal 2020 tu, orang kata apa, fokus pun tak seberapa, sebab exam tak ada. Mungkin ada yang join, mungkin anak kita ada yang tak join, mungkin yang tak belajar, mungkin banyakkan dengan handphone, dengan gadget. Betul ke betul tu? Kalau kita kata, saya Nazri nak tanya petang ni lah yang untuk Nazri nak bantu korang, yang betul-betul nak Nazri dibantu. Nazri nak tanya, siapa yang dalam ni, siapa anak-anak korang, anak-anak jiran, anak-anak kawan sekalipun mungkin mengalami masalah yang macam Nazri akan terangkan. Ada beberapa yang akan melibatkan anak-anak yang sering kali terjadi di rumah. Boleh ke boleh ni? Dengar ke dengar jelas tak yang apa yang Nazri cakap? Mungkin beberapa perkara yang sering kita dengar, yang feedback sampai kat Nazri, yang kita bertanya dengan pelanggan-pelanggan, apa masalah-masalah anak-anak, apa yang terjadi di rumah yang selalu sangat yang membuatkan ibu bapa pening. Boleh ke boleh tu? Yang selalu ibu bapa yang menjadi peningnya, menjadi masalah yang sering kali yang pelanggan feedback dekat kita, anak-anak ni malas mengulang kaji pelajaran. Yang pertama, malas mengulangi pelajaran. Nak tengok buku malas, nak bangun baca buku malas. Bila sekali ketuk, sekali bangun, sekali cakap, sekali bertindak. Itu yang selalu terjadi. Yang kedua, tidak berminat untuk belajar, disebabkan banyak masa di rumah. Lama dah tak pergi sekolah. Bila lama tak pergi sekolah ni, duduk je di rumah, saat ada kelas, saat tak ada kelas. Mungkin hanya by WhatsApp. Bila nak buat je, bangun lambat pula. Dah nak bangun tu puas kejut. Ibu bapa bila kejut dah macam nak mengamuk, dah macam nak berperang pagi-pagi, dah kejut anak. Bangunlah awal, bangunlah solat. Dah macam nak berperang. Itu yang kedua, yang sering kali terjadi, tidak berminat untuk belajar. Yang ketiga, boleh katakan tidak fokus dalam pelajaran. Bila buat kerja alo balai, orang kata apa, buat kerja tak bersungguh, hilang fokus. Dah tak fokus dah sekarang. Dah malas nak baca buku. Tambah pula exam, tahun lepas tak ada exam. Lagilah dia orang malas, lagilah hilang fokus dia orang tu kepada pelajaran.
Adakah ibu bapa nak macam tu? Betul ke betul? Yang sering kali terjadi. Malas nak ke sekolah pula. Ya memang malas lah. Tambah tahun ni pula sambung pula. Patutnya semalam dah sekolah. Tapi disambung pula. Tak boleh nak pergi sekolah. Dengan keadaan kita yang belum berjaya, belum menang lagi ni. Dengan COVID. Yang semalam saja 4,000 lebih. Dah 4,000. 4,004, 4,008 semalam. Dah meningkat. Macam mana anak-anak kita nak pergi sekolah? Betul ke betul tu? Malas nak pergi sekolah. Dah malas nak pergi sekolah, malas bangun pagi. Puan yang sebelumnya mungkin anak degil. Selalu melawan ibu bapa. Itu yang selalu terjadinya. Sepatah ibu bapa cakap, 10 patah lah dia menjawabnya. Betul ke betul itu? Itu yang selalu terjadi. Kuat melawan ibu bapa. Nengking ibu bapa. Tak jadi macam kita dulu. Zaman saya dulu, kita ibu bapa, arwah ayah saya kalau cakap ni sekali je dia pesan, kita dah ingat dah. Walaupun kita pergi ke mana pun, kita rasa macam dia ada je di belakang. Kita tak berani nak buat apa. Itulah kita adalah orang kata patuh pada ibu bapa. Tapi anak-anak zaman sekarang boleh kita tengok lah. Yang kita tengok, yang masuk TV, pak, anak pukul pak, anak pukul ibu. Yang melawan ibu, lari pada rumah tak boleh ditegur. Itu yang dikatakan degil. Melawan ibu bapa. Sudah ni, susah bangun pagi tu dah tadi dah. Yang puan dia, nak tidur malam susah. Sebab dah banyak sangat main gadget. Bila main gadget, nak tidur pukul 1, pukul 2. Dah leka main, dah seronok. Dah jadi susah. Bila jadi susah nak tidur malam tu, dia orang ni dah jadi lapar. Dah jadi masalah lain pula kepada anak-anak kita. Jelas ke jelas tu. Boleh pula main datang ke penyakit. Mungkin kita kata, bila kata tidur lambat ni, dia lapar. Bila lapar ni, makan benda yang membuatkan kolesterol. Makan burger tengah malam. Makan apa-apa yang melibatkan kolesterol. Dah jadi obesity. Naik pula kencing manis. Dah kecil-kecil lagi anak-anak kita lagi. Apabila dia orang tidur malam susah, lambat tidur, dia nak bangun pagi lagi leliat. Dia orang mudah memberontak. Bila kita tegur, bila kita kejutkan bangun pagi, susah nak bangun. Sebab semalam tidur lambat. Pukul 2, 3 pagi. Bila pagi, tidur tak cukup. Mula nak mengamuk kat ibu bapa. Betul ke betul tu? Dah susah tu. Susah dah malas apa semua. Macam mana nak boleh menghafal? Masalah menghafal. Tak masuk dalam kepala otak. Bila belajar, baca tak ingat-ingat juga. Tak masuk dalam mind dia. Tak masuk dalam memori ni. Betul ke betul tu? Nak ke nak? Itu yang anak-anak sering berlaku. Terima kasih. Anda yang baru masuk, yang tengok live dari pada petang ni, yang dari nak kongsi. Minta share manfaat ni. Minta share. Yang anak-anak di luar sana yang selalu terjadi. Apa yang Nazri cakap tadi, mungkin salah satu yang anak korang akan berlaku. Yang selalu berlaku. Yang mana pelanggan-pelanggan kita selalu feedback kat kita, anak diorang susah bangun pagi. Malas. Nak baca buku malas. Nak ulang kaji malas. Itu yang sering sekali berlaku. Anak yang degil, tidak bertenaga. Selalunya kalau dah bangun lambat. Bangun pula dengan muka masam, bunga muka monyok, dengan lesu dia pucat. Tak bertenaga. Bila tak bertenaga, macam mana dia nak bermulakan pelajaran? Macam mana dia nak bersekolah? Macam mana dia nak belajar? Nak ambil mood, nak lebih fokus dalam pelajaran. Semuanya dia lambat bangun tidur. Bila kesan dia lambat bangun tidur, dia tidak bertenaga. Disebabkan tidur malam tak boleh. Pukul 1, 2, 3 pagi. Membuatkan dia bangun pagi lambat, lesu, tak bersemangat. Jadi orang kena kata jadi makleh, jadi korong macam tu. Betul ke betul tu? Itulah membuatkan apabila dia orang bangun lambat,
Dia orang malas semua, tak bermaya. Dan kesan dia yang lebih buruk adalah lembam. Perkembangan minda otak ni tak berkembang. Itu yang kita takut. Itu yang kita nak bantu. Kita tak nak anak kita jadi otak yang lambat, otak yang lembam. Lambat untuk pick up, lambat untuk menerima ilmu-ilmu baru. Lambat untuk menghafal. Jelas tu. Lambat segala-galanya. Sebab tindakan daripada awal, daripada lambat tidur, bangun lambat. Bila bangun lambat, dengan lesu, tidak bertenaga, otak jadi lambat, minda jadi tak cergas. Jelas tu? Boleh ke boleh? Itu yang kita nak bantu. Seandainya siapa di sini salah satu yang berlaku perkara-perkara macam tu, dia boleh kongsi dengan Nazri petang ni. Yang kita akan buat ini, kita nak membantu. Pada tahun ni 2021 ni kita nak bantu 10,000 anak-anak di luar sana agar menjadi sihat minda, otak yang cerdas, memberi lebih fokus pada pelajaran, mengembalikan minat untuk belajar, mengembalikan semangat, mengembalikan tenaga dengan kehidupan seharian dengan cergas, kuatkan daya ingatan dia tu untuk belajar. Tambah-tambah dalam lebih kurang 32 hari lagi. 32 hari lagi untuk exam SPM 22 hari bulan Februari. Masa ni lah ibu bapa nak ambil tindakan, nak berkorban untuk anak-anak, untuk dapat SPM ni yang skor yang cemerlang. Boleh ke boleh ni? Seandainya di petang ni Nazri untuk sempena untuk hari Raya Cina ni, kita masih menjalankan start hari ni. Kita nak buat promo daripada yang nilai dia, nilai sebenarnya brain stimulasi minda ni untuk diamalkan 3 biji sehari 3 kali untuk meningkatkan mental anak-anak, untuk menguatkan daya ingatan, daya fizikal badan, tahanan badan. Yang sebotol ada 120 biji yang boleh diamalkan 3 kali sehari. 3 biji dengan berbentuk tablet bulat yang manis, yang hanya mengisap cahaya di mulut dan mengalir ke seluruh badan anak kita dengan perjalanan darah yang lancar, mengembalikan otak dia agar lebih sihat. Saraf-saraf, membantu saraf-saraf otak, sel-sel otak anak kita agar lebih cergas, sentiasa bertenaga untuk lebih fokus dalam pelajaran. Yang kita nak bantu ni, kalau kita itu nak bantu meningkatkan benda-benda macam tu, nak ke nak, dengan harga nilai je yang sebenar 159. Harga dia yang sebenar dengar 159. Tetapi dengan kita nak bantu, start pada hari ni kita nak membantu lebih ramai orang di luar sana, anak-anak di luar sana untuk dapatkan brain stimulatif minda ni. Untuk membantu kita akan potong. Kita tak nak bebankan korang disebabkan pandemik COVID-19 ni. Kita akan potong. Kita tak nak menyusahkan mak bapak di luar sana untuk membantu anak dia untuk menjadi minda yang sihat. Kita hanya nak bagi 50 sahaja. Start pada hari ni, siapa yang tengok video Nazri petang ni dan kongsi, share video ni, manfaat ni kepada kawan-kawan korang, jiran-jiran korang yang mungkin yang tengah pening kepala. Tambah sekarang ni anak-anak belajar secara online. Setiap petang ni Nazri hanya nak bagi brain stimulasi minda kreatif adalah 50 sahaja. Jelas tu, Nazri ulang kembali, 50 sahaja. Kita juga post seluruh Malaysia. InsyaAllah kita post seluruh Malaysia. Stok kita memang kita dah spare, kita dah standby. Disebabkan tak boleh bergerak, anak-anak belajar di rumah. Kita nak dia orang lebih fokus.
lebih menjadi rajin untuk belajar, menggalakkan dia orang minat kepada buku, mudah dia orang menghafal Al-Quran, menghafal apa yang mereka pelajari, dan minat cekap, membuat matematik, memudahkan dia orang lebih pintar untuk mengira dalam belajar pelajaran matematik maupun bahasa-bahasa yang lain. Itu yang kita nak bantu, meningkatkan daya ingatan dia tu agar lebih sihat lagi, lebih cepat, lebih fokus, mudah mendengar kata ibu bapa, tak melawan, tak panas baran. Kita mengawal emosi anak-anak kita agar saraf-saraf minda dia ni agar menjadi sihat, tak melawan ibu bapa. Kadang-kadang dia ni suka stres, kadang-kadang anak kita ni stres dengan pelajaran, stres mungkin persekitaran. Kita nak jadi emosi dia menjadi normal, menjadi positif, menjadi sentiasa ceria dengan semangat. Boleh ke boleh tu? Agar dia petah bercakap, petah untuk berdepan dengan orang ramai, untuk dengar cakap ibu bapa, mudah bangun pagi. Yang dulu liat sangat nak bangun pagi. Inilah kita nak mengawal emosi dia agar malam tu dia dapat tidur dengan nyenyak, dengan selesa. Bila bangun pagi dia boleh bangun, solat subuh, berdoa dan mandi-mandi, standby untuk belajar. Sekarang dah musim persekolahan, bukan musim cuti lagi dah, walaupun belajar di rumah. Tapi kita nak dia fokus dalam pelajaran dia tu. Itu yang kita nak bantu dengan Brainic ni. Membuatkan dia solat tanpa disuruh, baca buku tanpa disuruh, baca Al-Quran tanpa disuruh. Dengan sendiri emosi dia menjadi menaikkan. Dengan adanya booster, kita menggalakkan dia untuk belajar, meningkatkan daya ingatan dia tu. Ada penggalak untuk dia minat untuk belajar. Itu yang kita nak bantu. Menjadi lebih berdikari. Dengan dia ada semangat, dia ada keyakinan diri, dia tak gemuruh dan berdepan dengan orang lain. Dia ada dah yakin pada diri sendiri. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Meningkatkan salah satu. Kadang-kadang anak-anak kita ni tak selera nak makan. Dia orang ni kadang-kadang makan perut tak hadam, menjadikan perut dia orang tak selesa, mudah meloya, mudah nak memulas, selalu kosong, tak selera nak makan, lidah mulut jadi pahit. Sebab tu anak-anak kita kadang-kadang dia tak selera makan kurang. Kadang-kadang tengok kurus, cengkung, tak bermaya sebab tak ada selera nak makan. Makan pula makanan mungkin tak berkhasiat, tak ada zat. Pemakanan-pemakanan yang baik. Tambah-tambah minda anak-anak kita. Itulah petang ni. Yang Nazri nak bantu kau orang. Mana yang tengok ni, tolonglah, kongsilah video ni, share. Itu je. Nazri tak minta banyak pun kat korang. Betul ke betul? Minta share je video ni. Apabila korang bantu, itulah. Itu yang Nazri nak cakap dengan korang tadi. Nak membantu korang tadi untuk anak-anak lebih sihat dalam minda yang cegah ni. Di petang ni, di seluruh Malaysia, yang Nazri nak bantu anak-anak korang agar lebih sihat bersama dengan Brainic Stimulasi Minda Kreatif yang nilai dia 159. Kita nak bantu disebabkan tahun ni adalah tahun 2021 untuk anak-anak menjadi cergas. Nazri nak bagi hanya 50 sahaja. Jelas tu 50 sahaja. Harap-harap korang dapatlah apabila kita membantu, kita share manfaat kebaikan dengan orang lain ni, Allah akan bantu kita lebih selamat, lebih memudahkan urusan kita bila kita mudahkan urusan orang lain. Jelas ke jelas tu? Petang ni macam tu. Ini adalah Brainic Stimulasi Minda Kreatif yang 120 biji untuk anak-anak korang. Sehari hanya amalkan 2-3 biji 3 kali sehari. Yang kita boleh jamin dalam masa seminggu, insya-Allah seminggu lebih, korang dah boleh nampak keputusan, boleh nampak kebaikan dia tu. Perubahan pada anak kita tu. Perbezaan daripada yang sebelum ni dan selepas menggunakan Brainic ni. Korang boleh komen di bawah, korang boleh DM
selaju-lajunya untuk kita bantu. Stok kita yang banyak, yang kita dah spare untuk bantu kau orang. Itu yang kita sediakan. 2021 ni memang kita full, kita top 10 punya. Kita nak bantu kau orang di luar sana. Kita pun dah bantu